Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Dan politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya Budaya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan menarik dalam edisi khas mingguan kali ini. Perpaduan kaum keikhlasan Muhyiddin dipersoal rakyat. Menteri makan gaji buta hanya tahu nak melawar. Syurga dijenamakan semula di mana menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saban hari semakin tersedlah perangai jelik Menteri Kerajaan Perikatan Nasional. Terbaru netizen meluahkan perasaan marah dan meluat akan sikap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Rina Harun. Belum pun puas rakyat membicarakan kejayaan beliau melakukan transformasi tubuhnya yang kelihatan lebih kurus dan menawan tak kala pelbagai pihak sibuk menguruskan bantuan banjir besar baru-baru ini. Rakyat digemparkan pula setelah tularnya beberapa keping gambar yang menunjukkan beliau yang sedang memperagakan beberapa pasang pakaian rekaan mereka terkenal tempatan. Apa yang lebih dikesalkan, sesi peragaan itu dilakukan di pejabat kementeriannya sendiri, tempat yang sepatutnya digunakan untuk membincangkan langkah memperkasa peranan wanita dan keluarga era pandemik COVID-19. Isu tersebut turut disentuh oleh Kadir Jassin dalam hantaran di Facebooknya secara sinis menyindir negara lebih memerlukan seorang menteri yang berperanan, bukannya seorang ratu cantik. Persoalan yang terus bermain di fikiran rakyat terbanyak sampai bila Menteri Kerajaan Perikatan Nasional ini mahu menghabiskan masa berbulan madu sehinggakan rakyat semakin terabai tanpa mendapat pembelaan yang sewajarnya. Jumlah pengangguran dalam negara kita ialah 1 juta orang dan itu termasuklah kalangan yang hilang pekerjaan dan pendapatan kerana pandemik COVID-19 yang melanda negara dan PKP yang berterusan. Namun Menteri Rina Harun tampil cantik begitu yang mana tentunya beliau mempunyai gaji yang tak habis dipakai pada setiap bulan untuk melakukan apa yang dilakukannya ke atas wajah dan tubuh badannya. Dalam perkembangan sama, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun seharusnya menggunakan kedudukan, masa, tenaga dan sumber yang ada untuk memperbetulkan apa yang salah di dalam sistem pentadbirannya. Jika itu dapat dilakukan, barangkali tiada kritikan atau cemohan yang dilontarkan rakyat Malaysia terhadap perubahan imej beliau yang nyata telah menarik perhatian ramai pihak. Itu pandangan keras yang dilontarkan Ahli Parlimen Batu Kawan, Kasturi Pato terhadap Ahli Parlimen Titiwangsa itu yang didakwa tidak peka terhadap banyak isu yang melingkari kaum wanita sejak kebelakangan ini. Untuk rekod, Rina merupakan antara anggota kabinet yang kekal walaupun kerajaan telah bertukar tangan daripada Pakatan Harapan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau telah menerima kritikan pelbagai pihak kerana tidak mengeluarkan kenyataan mengenai beberapa insiden yang menimpa kaum wanita serta isu melibatkan elemen penderaan, gangguan seksual dan keganasan rumah tangga. Selain itu, tular beberapa gambar beliau mengenakan busana rekaan seorang pereka tempatan telah menimbulkan lebih banyak kemarahan pihak berkenaan yang dikatakan tidak sensitif dengan isu-isu berkaitan portfolio yang beliau pegang. Mengulas lanjut, Pato berkata agak mengecewakan melihat menteri dan timbalan menteri KPWKM hanya berdiam diri dan tidak mengeluarkan kenyataan berkaitan isu yang melingkari spektrum kementerian mereka. Tular di media sosial, jurang jumlah pendapatan Menteri Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN sekaligus pembaziran duit rakyat untuk kerajaan yang mempunyai lebihan menteri. Semasa era kerajaan PH, Yu Bin Yin menerajui Kementerian Tenaga Sains Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Ahli Parlimen Bakri dari DAP berkenaan dikatakan berpendapatan RM53,195.48 sebulan. Walau bagaimanapun, kementerian tersebut dipecahkan kepada 3 pada masa ini. Khairi Jamaluddin yang menjadi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi didakwa mempunyai pendapatan sebanyak RM6,188.22 sebulan. Sementara itu, 2 gaji Menteri Perikatan Nasional bagi kementerian yang dipecahkan itu berjumlah RM15,297.68. Pendapatan bulanan Menteri Tenaga dan Sumber Air Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah yang juga Ahli Parlimen Lenggong dikatakan mencecah RM58,070.48.
Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dari PAS pula memperolehi gaji bulanan RM57,227.20 sebulan. Hal ini bermakna Yeo Ben Yee menggalas tugas 3 menteri lelaki PN sekaligus dilihat wujudnya pembaziran duit rakyat lebih 3 kali ganda dalam kabinet bersaiz XXXL yang diterajui Muhyiddin Yassin masa kini. Jumlah wang rakyat untuk membayar gaji Menteri PN terbabit melonjak 232% berbanding ketika Yeo Ben Yee sebagai Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sebelum ini. Dalam perkembangan berasingan, Malaysia dengan 42,500 sugar daddy berada di kedudukan ketiga dalam kalangan negara Asia di belakang Indonesia dengan 60,250 orang. Firma temujanji itu dalam satu kenyataan berkata, negara dengan kadar pendidikan tinggi terbukti lebih rentan terhadap aliran ini berikutan pelajar dibebani hutang. Dikatakan Malaysia mencatat hutang tertunggak pinjaman pelajaran sebanyak RM39 bilion pada tahun 2018. Menurut laporan itu, keputusan yang sama dicatatkan di Korea Selatan dan Jepun di mana masing-masing mencatat 90% dan 76% daripada segi keutamaan terhadap pendidikan tinggi. Ketua Pegawai Eksekutif Seeking Arrangement Brandon Witt berkata jurang antara kaya dan miskin di Asia yang semakin melebar dalam 2 dekad terakhir mendorong lebih ramai wanita mencari lelaki yang lebih tua atas pelbagai alasan. Justru tidak mengherankan Asia menjadi kancah temujanji bagi sugar daddy dan sugar baby, terutama dalam kalangan penduduk bandar. Statistik laman sesawang temujanji popular menunjukkan lebih 300,000 sugar baby di Malaysia. Kebanyakannya pelajar universiti dalam lingkungan usia 20-an. Sementara itu, ruang temujanji sugar daddy terbesar Asia, Sugar Book, mencatatkan lebih 400,000 keahlian. 220,000 daripadanya sugar baby, 180,000 sugar daddy dan 6,000 sugar mami di Malaysia. Kedua-dua ruangan itu menyatakan hutang pinjaman pelajaran, kos sara hidup tinggi, kenaikan yuran tuition dan peluang rangkaian antara sebab penuntut universiti mencari sugar daddy. Data itu juga menunjukkan sugar baby terdiri daripada institusi pengajian tinggi awam IPTA dan swasta IPTS terkenal sekitar Lembah Kelang. Dalam perkembangan yang sama, setelah kecoh di media sosial dan media utama, laman web Sugar Book yang memberi khidmat kepada penggunanya untuk mendapatkan sugar daddy dilaporkan telah disekat penggunaannya kerana melanggar undang-undang dalam negara. Sekatan terhadap laman web berkenaan dikuatkuasakan selepas mahasiswa IPTA dan IPTS dilaporkan antara yang paling ramai menggunakan aplikasi berkenaan yang tidak bermoral bagi mencari sugar daddy. Hasil semakan di laman www.sugarbook.com. Web tersebut memaparkan nota bahawa laman sesawang itu tidak dapat diakses kerana kandungannya melanggar undang-undang negara. Bagaimanapun, kurang daripada 24 jam selepas web berkenaan disekat, Sugarbook dilaporkan telah menukar dan menggantikannya dengan URL baharu. Laman web baharu itu didapati masih menggunakan maklumat sama seperti Sugarbook sebelum ini. Hasil semakan di App Store juga didapati aplikasi Sugarbook masih boleh dimuat turun walaupun laman web berkenaan telah pun disekat. Terdahulu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM memaklumkan akan terus memantau dan menyiasat aplikasi Sugarbook dan mengambil tindakan sekiranya didapati melanggar undang-undang. Jabatan Komunikasi Korporat SKMM dalam kenyataan semalam memaklumkan agensi itu sedang bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam siasatan melibatkan laman mencari teman dalam talian itu. Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jang meminta semua pihak supaya tidak menjadi ejen perpecahan kepada perpaduan serta persefahaman antara parti termasuk UMNO dan juga PAS. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh pengerusi UMNO Perak Datuk Syarani Muhammad yang memberi kata dua kepada Bersatu Ahad lalu. Menurutnya, tindakan Syarani merupakan satu perkara yang malang kerana ia tidak membawa sebarang manfaat kepada perpaduan politik orang Melayu. Beliau turut berkata Bersatu selama ini tidak membangkitkan isu berkaitan kerusi yang hendak dipertandingkan dalam pilihan raya umum. Malahan, mereka sentiasa berpegang dengan pandangan bahawa biarlah perkara sebegini diselesaikan secara harmoni di meja rundingan. Jangan sesiapa pun menjadi ejen perpecahan. Mengulas lanjut, beliau berkata soal kerusi perlu diserahkan kepada kepimpinan tertinggi pusat Bersatu, PAS dan UMNO untuk berbincang mengenai perkara berkenaan. Terdahulu, Syarani memberi kata dua kepada Bersatu supaya tidak bertanding di kerusi yang dimenangi UMNO pada pilihan raya umum ke-14. Beliau juga Menteri Besar Perak berkata,
Pihaknya tidak akan berkompromi dan bertegas supaya semua kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN itu kekal ditandingi UMNO pada PRU15. Sementara itu, Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat Chang Lih Kang mengecam Kerajaan Perikatan Nasional kerana cuba memanipulasi angka COVID-19 untuk memberi gambaran yang kurang tepat kepada rakyat jelata. Beberapa hari lalu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata gelombang ketiga COVID-19 telah menurun dan terkawal. Beliau berpendapat bahawa penurunan jumlah kes positif merupakan kejayaan pelaksanaan darurat dan PKP. Sedangkan hakikatnya jumlah kes positif COVID-19 baru menurun bukan kerana pandemik sudah terkawal, tetapi jumlah ujian COVID-19 atau individu yang disampelkan yang menurun dengan drastik. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan dalam sidang media pada 4 Februari lalu bahawa keupayaan makmal awam dan swasta menjalankan saringan COVID-19 adalah sebanyak 76,805 ujian sehari. Namun jumlah ujian yang dijalankan atas individu makin hari makin berkurangan. Pada 3 hari bulan hingga 5 Februari lalu, jumlah saringan harian yang dijalankan melebihi 60,000 ujian masing-masing. Pada 8 hari bulan Februari, jumlah saringan telah dikurangkan secara drastik kepada 32,536 ujian. Manakala pada 15 hari bulan, jumlah saringan individu dikurangkan lagi kepada angka yang antara paling rendah iaitu sebanyak 23,791 sahaja. Justru penurunan jumlah kes positif adalah diakibatkan oleh jumlah saringan yang semakin kecil, bukannya kerana pandemik sudah terkawal. Menurut Piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia, pandemik COVID-19 dianggap terkawal kalau kadar positif daripada jumlah saringan adalah kurang daripada 5%. Sekiranya kadar positif melebihi 10%, maka pandemik dikategorikan sebagai di luar kawalan. Dalam 3 hari yang lalu, kadar positif kita berlegar di sekitar 10% iaitu 11.94% pada 13 Februari, 10.15% pada 14 Februari serta 9.15% pada 15 Februari. Angka-angka ini menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 di negara kita jauh daripada terkawal. Sejak wabak ini dikesani di negara kita, 975 nyawa telah diragut dan kini belum nampak di mana kesudahannya. Namun, Menteri Kesihatan sanggup memberi gambaran yang memesong demi kepentingan politik sendiri. Menyentuh perkara yang sama, Datuk Seri Najib Razak berharap Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memberi data bagi jumlah saringan dibuat serta kadar positif terkini COVID-19 apabila mengumumkan jumlah kes positif setiap hari. Bekas Perdana Menteri tersebut berkata rakyat juga mempunyai hak untuk tahu bahawa penurunan kes positif pandemik itu adalah akibat jumlah saringan yang banyak dikurangkan. Malaysia terus mencatatkan penurunan jangkitan COVID-19 dengan 2,176 kes pada Isnin, sekaligus buat kali ketiga kes baharu kurang daripada angka 3,000 dalam tempoh sebulan. Pada 14 Februari, kes baharu dilaporkan 2,464 kes, manakala 2,764 kes dikesan pada 9 Februari. Najib juga menegaskan kadar positif COVID-19 iaitu jumlah kes positif berbanding jumlah saringan atau positivity rate tetap tinggi dan melebihi kadar 5%. Katanya bulan lalu KKM pernah memberitahu bahawa kadar positif yang melebihi 5% iaitu paras minimum disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan virus tersebut semakin merebak dalam masyarakat. Kumpulan Perubatan Pusat Galen juga memberi pendapat yang sama bahawa penurunan kes positif adalah akibat penurunan jumlah saringan, jelasnya. Ahli Parlimen pekan itu turut mengingatkan KKM perlu memberi data bagi jumlah saringan dibuat memandangkan pandemik tersebut merupakan soal kesihatan awam. Beliau turut bertanya adakah penurunan yang ketara bagi jumlah saringan setiap hari akibat langkah KKM yang diumumkan bulan lalu bahawa KKM tidak lagi akan saring semua kontak rapat kes positif. Sebaliknya, hanya kontak rapat yang menunjukkan gejala akan disaring. Sedia maklum bahawa sekitar 80% mereka yang positif COVID-19 tidak menunjukkan sebarang gejala. Dalam perkembangan lain, pengasas ajaran Asmaul Husna Wan Masri yang menyeleweng daripada amalan Ahli Sunnah wal Jamaah, Profesor Dr. Wan Masri Wan Ahmad secara terbuka melafazkan syahadah baharu bagi memperbaharui keislamannya.
Pengakuan sama oleh bekas pensyarah Universiti Malaysia Pahang UMP itu juga dibuat dalam mesyuarat panel pakar akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang bersidang di Putrajaya semalam. Melalui pengakuan tersebut, Wan Masri yang juga bekas calon Dun Indra Putra Pahang pada PRU 14 itu menjelaskan kenyataannya tentang Nabi Muhammad SAW tidak wujud adalah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan kenyataan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hijab kita dengan Allah, tidak boleh berselawat kepada baginda dan tidak boleh memohon bermimpi baginda juga salah serta bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau juga mengaku bahawa kenyataan tentang semua orang Islam belum Islam selepas kewafatan Rasulullah juga terpesong. Bekas ahli jawatan kuasa Muslimat PAS Kuantan tampil mengaku kesalahan dan memohon kepada seluruh umat Islam atas ajaran mengelirukan yang dibawanya sebelum ini. Wan Masri menjelaskan kajian 99 Asmaul Husna yang dijalankan tidak tepat dengan disiplin perolehan ilmu yang diperlukan syariat. Ajaran Asmaul Husna Wan Masri sebelum ini dirujuk kepada jawatan kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Muzakarah MKI kerana didakwa menyeleweng daripada ajaran Islam dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Rabu lalu telah membatalkan saman Kamaruzzaman bin Haji Yusof terhadap Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Terdahulu Kamaruzzaman telah memfailkan saman fitnah terhadap Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof pada 28 Julai 2020 berhubung tulisan yang bertajuk Disiplin Ilmu Bukan Sentimen Murahan yang ditulis oleh Mujahid. Dr. Mujahid diwakili oleh Encik Nur Azmi Zakaria dari Tetuan Akram Hizri Azad dan Azmir, dan Kamaru pula diwakili oleh Encik Muhammad Haris Mohan bin Abdullah dari The Law Office of Muhammad Haris. Encik Nur Azmir ketika dihubungi berkata anak guamnya telah memfailkan permohonan untuk membatalkan saman Kamarul itu. Ini kerana pada 19 Jun 2017, Dr. Mujahid telah pun memfailkan saman fitnah terhadap Kamarul berhubung dengan satu artikel Kamarul yang bertajuk Dr. Mujahid antara kuda tunggangan DAP terbaik. Di dalam prosiding saman 19 Julai 2017 tersebut, Kamarul telah memfailkan tuntutan balas terhadap Dr. Mujahid berhubung dengan tulisan Dr. Mujahid yang bertajuk Disiplin Ilmu Bukan Sentimen Murahan, iaitu tulisan yang sama yang dirujuk Kamarul di dalam saman fitnah pada 28 Julai 2020. Di dalam prosiding saman tersebut, Kamarul telah pun membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Dr. Mujahid pada 21 November 2018 dan Kamarul juga pada masa yang sama telah menarik balik tuntutan balasnya itu sebagai penyelesaian akhir dan muktamad. Mahkamah turut memberikan perintah supaya Kamarul membayar Dr. Mujahid kos berjumlah RM5,000. Rangka Tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2021-2023 atau RTPN yang dilancarkan baru-baru ini dilihat berbeza dengan imej Kerajaan Perikatan Nasional PN sehingga boleh mengundang kekhawatiran bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ikhlas dalam memacu agenda perpaduan negara. Ini kerana menurut Koordinator Program Pusat Komunikasi Masyarakat KOMAS, Awang Ilham, politik perkauman masih lagi menjadi amalan. Lebih-lebih lagi PN telah beberapa kali menampilkan imejnya sebagai kerajaan Melayu Islam dan ianya amat membimbangkan. Pusat KOMAS menyatakan kebimbangan terhadap keazaman politik PN dalam melaksanakan cadangan dan syur yang terkandung dalam RTPN untuk mengelakkan ianya dilihat sebagai tindakan simbolik semata-mata. Beliau berkata berdasarkan sejarah Biro Tata Negara BTN diwujudkan atas rasional untuk membina perpaduan nasional tetapi akhirnya menjadi wasilah propaganda politik yang menyebarkan kebencian dan rasisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Katanya lagi kumpulan pelaksana RTPN perlu melibatkan penjawat awam yang tidak hanya mampu berkata-kata mengenai aspirasi RTPM tetapi turut menjelmakan keyakinan dalam menghapuskan rasisme di Malaysia. Sementara itu, Pusat KOMAS turut mencadangkan agar kerajaan menambah baik modul sedia ada seperti hubungan etnik di universiti dan pendidikan sivik di sekolah menengah daripada membangunkan modul baharu berkenaan hubungan antara kaum. Katanya salah satu kelompongan RTPN adalah tidak memperakui rasisme yang berterusan dan diskriminasi kaum yang menghalang perpaduan nasional. Malah katanya RTPN gagal memperincikan pendekatan konkret untuk menangani isu dasar yang menjadi penyumbang utama dalam rasisme yang berpanjangan.
Jawatan kuasa bebas yang diketuai bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria perlu menasihati Yang di-Pertuan Agong bahawa pengisytiharan darurat tidak menjadi penghalang untuk sidang khas Parlimen diadakan. Ahli Parlimen DAP Lim Kit Siang berkata sidang khas Parlimen mengenai pandemik COVID-19 adalah bertepatan dengan perkara 43/3 Perlembagaan bahawa Kabinet harus bertanggungjawab secara kolektif kepada Parlimen. Menurutnya, keperluan sidang Parlimen ini diperkukuhkan dengan 6 faktor, iaitu antaranya mengambil kira keadaan negara selama 35 tahun dari 1977 hingga 2012. Parlimen tetap bersidang di bawah 4 proklamasi darurat. Katanya walaupun ordinan Fasal 14/1/A Darurat Kuasa-Kuasa Penting 2021 memperuntukkan bahawa selama darurat berkuasa (A) peruntukan yang berkaitan dengan pemanggilan, prorog dan pembubaran Parlimen dalam Perlembagaan Persekutuan tidak akan berkuasa. Ini juga memperuntukkan dalam Fasal 14/1/B bahawa Parlimen akan dipanggil, prorog dan dibubarkan pada tarikh yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Katanya lagi, perlembagaan seharusnya berdasarkan pada doktrin pemisahan kuasa eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman. Dan setiap pengisytiharan darurat harus memerlukan keperluan pembahagian kuasa yang berpandukan artikel 43/3 bahawa Kabinet perlu bertanggungjawab secara kolektif kepada Parlimen, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Selain itu, Lim berkata 19 orang anggota jawatan kuasa perlu menyokong sidang Parlimen khas diadakan kerana keperluan untuk memastikan accountability dan ketelusan dalam peruntukan sejumlah dana yang besar untuk menguruskan pandemik COVID-19. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.